Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sangat sibuk, tapi Allah izinkan juga kita buat perkongsian zaman akhir. Kita cubalah seringkas mungkin. Mula-mula kita tengok info dulu. Yang pertama, sambungan kepada kisah banjir besar di Eropah. Dikatakan Jerman, Belgium, Belanda lumpuh, dalam koma, lumpuh. 1,000 orang masih belum dapat dikesan, atau dalam kata yang lain hilang. Yang kedua, semakin ramai orang kaya-kaya yang benar-benar kaya lah menempah pelancongan ke angkasa. Mereka ni pergi melancong sajakah? Ataupun sebenarnya ada kira-kira kah? Tentulah ada sesuatu cari. Sebelum ini Richard Branson, pemilik Virgin Group atau Virgin Galactic, dia pergi ke angkasa. Kali ini pula Jeff Bezos pula, tokoh Blue Origin dan Amazon, ke angkasa juga. Semakin ramai lepas ni. Yang ketiga, Iran menghadapi krisis air. Mereka mengalami kemarau yang terburuk dalam tempoh 50 tahun. Jadi berlakulah protes beramai-ramai di beberapa buah bandar. Jadi agak huru-hara lah sikit. Dan ada satu orang yang sudah terbunuh, kena tembak. Jadi pada zaman akhir, sebenarnya sesiapa yang menguasai sumber air, pihak-pihak itu berpeluang untuk menjadi penguasa dunia. Kuasa-kuasa besar dunia ni dah sangat lama dah buat kajian, buat perancangan dan tindakan tentang sumber-sumber air ni, terutamanya di kawasan-kawasan tanah tinggi. Info yang keempat, di Sabah berlaku satu lagi kebakaran di kampung atas air. 23 buah rumah musnah. Ini merupakan kebakaran kali yang ketiga dalam masa 3 bulan, menurut apa yang kita baca dalam akhbar. Pada 25 Mei dulu, 25 rumah musnah. Pada 6 Julai ada 10 buah rumah musnah. Dan pada 16 Julai 23 buah rumah musnah. Berita yang kelima, seekor orang utan cuba melarikan diri dari taman safari di Tel Aviv, Israel. Tak ada pun negara Israel tu kan, tak apalah kita sebutlah. Jadi mereka jumpa dia ni di atas pokok. Mereka cuba umpan dengan makanan, tak layan, tak berjaya diturunkan. Last terpaksa tembak dengan pelali. Jadi sejak tahun 2000 dilaporkan lebih 30 kes haiwan yang lari atau hilang dari zoo, dari pusat hidupan liar, dari taman-taman safari yang di sana. Ada monyet, badak, memerang, serigala, kangaroo, pakat nak lari belaka. Haiwan pun tak mau duduk sekali dengan puak-puak ni yang nak lari. Tak apalah, biarlah mereka berkumpul ramai-ramai di situ supaya senang nanti dibantai oleh Al-Mahdi dan Nabi Isa dan tentera-tenteranya. Biar mereka berkumpul. Okey, selesai bahagian info. Yang kedua, kita imbas kembali sedikit kerana ada persoalan. Dan juga kita bukan janjilah, kita kata nak sambung kan. Apa yang musuh-musuh Al-Mahdi dan tenteranya buat nanti ataupun sekarang atau bila-bila lah, sebenarnya mereka ni nak menyaring dan nak mencungkil keluar Al-Mahdi, calon-calon Al-Mahdi dan calon-calon orang-orang dia. Jadi cara pihak-pihak musuh ni pelbagai dan sangat bijaksana, sampai kan mungkin kita tak terperasan atau terlepas pandang. Mereka ni cuba cungkil agar yang nak dijungkil ini dapat terkeluar dengan sendiri.
terzahir dengan sendiri. Contohnya kalau macam benda tu dalam tanah, dengan sendirinya terkeluar, duduk atas tanah. Dengan cara macam itu. Dia mereka sedang cungkil, sedang saring, ya, nak mencari mana dia calon-calon. Okey, yang kita nak sambung tu isu musuh-musuh pada akhir zaman mencuba mencari calon-calon Al-Mahdi dan calon-calon pembantunya menggunakan medsos, media sosial. Salah satunya dengan teknologi pengecaman wajah. Ya, dan butiran-butiran yang ditulis tu, itu pun mereka guna juga. Tapi teknologi pengecaman wajah. Mereka pun ada ilmu juga. Mereka kaji Al-Mahdi ni keturunan apa, agak-agak macam mana raut wajah dia, ketinggian dia, wajah pembantu-pembantu dia macam mana, orang dari bangsa mana. Mereka, pihak musuh pun ada juga benda-benda ini. Jadi ini bukanlah benda baru, ya, benda yang dah lama. Samalah macam mereka nak cari keturunan Nabi Isa juga. Mereka nak cari keturunan Nabi Muhammad pun macam tu juga. Cuma dulu dengan teknologi zaman dulu. Sekarang dengan teknologi zaman sekarang lah. Akan datang dengan teknologi zaman akan datang. Guna yang raib-raib pun ada juga. Mereka gunakan jin pun, ya. Ya, ni memang dah lama dah. Sebab jin-jin ni dia ramai yang hidup lama. Dari zaman Nabi Isa pun ada, dari zaman Nabi Muhammad pun ada. Mereka gunakan juga. Tapi kita sedia maklum lah. Mereka pun sedia maklum. Jin-jin yang sampaikan khabar ini banyak yang tak betul cerita dia. Cerita betul pun ada, cerita tak betul pun ada. Terselit-selit. Mereka pun tak berapa nak percaya, tapi mereka guna juga. Jadi keturunan Nabi Muhammad SAW yang terang-terang, yang jelas-jelas, yang zahir-zahir pun ada. Mana yang sudah disamarkan pun ada juga. Jadi tak mudah-mudah mereka nak mencari tu, ya. Ringkas kata, tak jumpa lah kalau nak cari Al-Mahdi ni. Tapi mereka usaha juga. Kok-kok nak jumpa pun, kok-kok lah menjelang dia nak dibayar nanti, kan. Tapi orang-orang yang bakal bersama dengan perjuangannya itu masih boleh dijumpa, masih boleh dicungkil, masih boleh disaring keluar. Macam mana sukarnya kita nak cari, nak kenal pasti, nak mengagak mana Dajjal. Macam itulah juga mereka pun susah, sukar nak mencari, nak mengenal pasti mana Al-Mahdi, mana satu. Jadi itu untuk Al-Mahdi lah. Yang kita orang biasa ni pun sama-sama turut berhati-hati dalam media sosial terutamanya. Yang mana media sosial yang jadi tatapan umum. Itulah. Berhati-hatilah bila kita nak hai-hai kita punya ibu bapa di kampung, anak-anak di IPT, adik-beradik kita dan lain-lain lah. Kalau boleh di-privatekan, privatekan lah. Lagi bagus, kan. Walaupun itu belum tentu selamat juga. Mereka boleh tarik keluar juga, kan, apa yang kita tulis tu. Tapi apa-apa pun lambatlah sikit. Ni kalau kita terang-terang, orang nampak, oh ini adik dia, ini sepupu dia, ini Tok Wan, lagilah cepat. Lagi elok kalau orang-orang tak nampak pun yang kita ni ada bersaudara dengan siapa-siapa, berkerabatan dengan siapa-siapa. Itu sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi jarang-jaranglah nak keluar gambar, nak cerita tentang diri kita semua tu, kan. Okay. Nak masuk isi hari ini. Semalam 17 hari bulan 7 kita bercerita tentang Yellowstone. Jadi di Amerika Syarikat ini ada menanti di sana Yellowstone. Tapi kita kena ingat, di sebelah kita ini pun ada juga. Ada dua perkara. Jadi kita cerita yang kecil sikit dulu. Sekejap lagi baru cerita yang besar. Ini yang di sebelah timur ini, khususnya di Asia Tenggara ini, kebanyakan orang akan bercerita tentang Krakatau, gunung berapi. Krakatau ni dia satu kepulauan vulkanik, kepulauan gunung berapi, dan dia masih aktif. Letaknya di mana? Di Selat Sunda
Selat Sunda ni di mana? Selat Sunda ni di tengah-tengah lah, antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Dia duduk di situ. Pada hari ini, kepulauan Gunung Berapi ini terdiri daripada 4 buah pulau kecil. Asalnya dulu, kalau ikut kata ahli-ahli bumi ni, itu satu. Tetapi bila dah berlaku letusan tu, dia dah pecah. Terpecah jadi kecil-kecil, ada 4. Iaitu Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung dan Pulau Panjang. Dikatakan kepulauan ini, dia punya ledakan tu sudah tidur selama lebih daripada 200 tahun. Lepas tu baru dia meletup. Dia pernah meletup dulu. Dia meletus pada tahun 1883. Sebelum tu 200 tahun tu senyap tidur. Tak ada aktiviti. Bila dia meletus pada tahun 1883 itu, dia menghasilkan awan panas dan tsunami. Dianggarkan 36,000 orang maut. 90% bukan kerana kena lava, tetapi kerana tsunami. Tsunaminya dikatakan setinggi 36 meter. Tinggi sungguh lah tu. Masa dia meletus itu, letusannya terdengar sampai ke Australia di sebelah sini, dan sampai ke Afrika di sebelah sana. Jauh. Daya ledak, bukan ledakan, daya ledak dia itu dikatakan 30,000 kali ganda daya ledak bom atom yang digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. Masa dia meletus, selepas dia meletus itu, debunya boleh berjalan punya jauh. Kalau di Eropah Utara, dia sampai ke Norway. Dah di hujung lah tu. Dan kalau di Amerika Syarikat, dia sampai ke New York. Jadi kita dengan Selat Sunda ni agak dekat jugalah. Agak dekat juga. Okay. Itu yang kita kata kecil sikit. Kita nak cerita saingan kepada Yellowstone. Ini baru lawan dia ni. Okay, saingan dia ini satu tempat yang indah, tempat pelancongan, tempat yang kita rasa pada hari ini macam okey, iaitu Danau Toba. Danau Toba ini dia merupakan salah satu super volcano. Dia ialah tasik yang terbesar di Indonesia, tasik semula jadi yang terbesar. Dia pernah meletus 74,000 tahun yang lalu. Bila dia meletus itu, zaman sekarang punya pengkaji-pengkaji, mereka temui debu letusannya tu di kutub utara. Meletus itu, dia merebak dia punya awan dia tu sampai ke kutub utara. Tasik ini, Danau Toba ini panjangnya 100 km dan lebarnya 30 km. Kawasan pelancongan. Di tengah-tengah dia tu ada pulau. Pulau apa entah namanya. Di Danau Toba itu majoritinya orang keturunan Batak duduk di sana, dan majoritinya beragama Kristian. Jika dibandingkan kedudukan Selat Sunda dengan Danau Toba lebih dekat dengan kita. Dan Danau Toba ini, berita yang tak sedapnya, dia 3 kali lebih besar daripada Yellowstone dari segi saiz. Tapi ada berita yang sedapnya. Berita yang sedapnya, yang menyedapkan hati kita, dia ini baru meletus. Kita sebut baru, tapi lama. Dia baru meletus 74,000 tahun yang lalu. Jadi tempoh dia nak meletus semula itu, secara semula jadi, ikut adatnya lambat lagi lah. Ribu tahun lagi. Dan Yellowstone, walaupun dia 1/3 daripada keluasan tasik Toba, Yellowstone ni dia pernah meletus pada 640,000 tahun yang lalu. Lagi lama. Dan bila dia nak meletus pula? Dia nak meletuskan pula ni bila-bila masa. Ni dah sampai dah zaman dia. Kata sebahagian pengkaji.
Jadi antara Yellowstone dengan Danau Toba setakat ini lebih berisikolah Yellowstone. Danau Toba ni kalau secara adatnya lambat lagi. Jadi janganlah kita risau. Melainkan kalau ada orang pergi kacau, itu lain cerita lah. Maklumat-maklumat yang sebegini kita ambil tahu kerana mungkin ada kegunaannya pada masa akan datang. Jadi baik Yellowstone, baik Krakatau, baik Danau Toba dan yang lain-lain lah, semuanya itu Allah yang punya. Allah tuan kepada ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya 100% berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi kita teruslah bergantung kepada Allah. Jadi risau memang risau, tapi janganlah melampau risaunya. Ni nota berselera. Ada satu lagi. Ini tertinggal ni. Tentang persediaan bekalan makanan. Ini ada persoalan. Dah duduk di hujung pula ya. Okay. Jadi kita jawab macam inilah. Imam Al-Ghazali, dia ada bagi serba sedikit tentang tata cara, adab-adab, jumlah persediaan makanan ni mengikut sunnah. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan kita dah syarahkan pun, dah habis, dah khatam pun bahagian itu. Dalam kitab Ihya ni ada 40 kitab. Salah satunya kitab tentang tawakal. Di sana Imam Ghazali dah bagi panduan dah serba sedikit. Kita dah syarah. Jadi kalau nak cari balik, cari dalam YouTube lah, ada semua. Daripada syarah yang pertama sampai habis, sampai khatam. Itulah antara sebabnya mengapa dalam kitab Ihya ini, kitab-kitab yang kita dahulukan tu termasuk kitab tawakal. Sebab ada kegunaan dia, dan kegunaan dia pun dekat. Tu kita pilih yang tu dulu. Jadi tuan-tuan bolehlah selongkar balik di Facebook, syarahan tentang kitab Tauhid dan Tawakal. Kita nak ulang syarah balik, rasanya tak terulang dah. Apa yang ada itu, sementara teknologi masih ada, manfaatkanlah. Di Imam Ghazali ni, walaupun dia ni dah meninggal dunia lama, tetapi dia ada peranannya untuk akhir zaman akhir ini. Peranan tu bukanlah dari segi dia ni akan bangun dari kubur, datang ke zaman ini, merentas masa. Bukan yang itu. Maksud dia punya kerja-kerja dia. Untuk akhir zaman ni, dia ada buat persediaan, ada asas dia. Yang dia buat pada zaman dia. Bukan saja-saja Imam Al-Ghazali ni dia beruzlah selama 11 tahun. Dan uzlahnya pula terutamanya di Menara Putih, di Masjid Damsyik, yang merupakan salah satu tempat bakal munculnya Nabi Isa menurut kebanyakan orang, kebanyakan pengkaji. Dan Imam Ghazali juga dia pergi berziarah ke tempat yang Dajjal tak boleh masuk, iaitu Makkah dan Madinah. Dan dalam uzlah dia tu pula ada dia keluar daripada uzlah. Yang kita tahu dia uzlah 11 tahun, seolah-olah tak keluar lah, dia cuma pergi musafir buat urusan dia tu saja. Ada dia keluar buat urusan. Jadi apakah urusan dia tu? Jadi banyaklah. Nanti sedikit demi sedikit kita share lah dalam kuliah kita kalau ada kesempatan. Mana yang layak di sharekan, kita kongsi. Begitulah cerita dia. Jadi untuk malam ini, rasanya sekadar ini sahajalah yang dapat kita kongsikan. Sekiranya ada kesalahan, terutamanya dari segi maklumat berita tu, maklumkan kepada saya supaya saya boleh betulkan. Sebab kita baca berita ni sekali lalu kita buat nota, kadang-kadang kita ingat terus saja kan. Sekian saja.